Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Di dalam video ini, kita akan mempelajari tajuk yang terakhir dalam silibus KSSM Fizik Darjah 5, iaitu dalam bab yang ketujuh, Fizik Kuantum. Kita akan fokuskan kepada standard kandungan yang pertama, iaitu 7.1, Teori Kuantum Cahaya. Standard pembelajaran yang kita akan fokuskan dalam video ini ialah menjelaskan latar belakang pencetusan idea bagi teori kuantum. Sebelum kita bincangkan lebih lanjut, bagaimana idea bagi teori fizik kuantum itu tercetus, kita imbas kembali topik yang telah anda pelajari semasa di tingkatan 4 di bawah tajuk gelombang, di bawah standard kandungan gelombang elektromagnet, iaitu spektrum elektromagnet. Apakah itu spektrum elektromagnet? Spektrum elektromagnet ini merupakan satu julat gelombang elektromagnet yang telah lengkap disusun dengan teratur mengikut panjang gelombang dan frekuensinya. Dan spektrum elektromagnet ini merupakan spektrum selanjar. Jadi dalam spektrum elektromagnet ini terdapatlah gelombang-gelombang elektromagnet seperti gelombang radio, kita ada gelombang mikro, sinaran inframerah, kita ada cahaya nampak, sinaran ultra ungu, sinar X dan juga sinar gamma. Dan disusun mengikut panjang gelombang dia. Jika dilihat daripada rajah ni, gelombang radio mempunyai panjang gelombang yang paling panjang, berbanding dengan gelombang elektromagnet yang lain, manakala sinar gamma mempunyai panjang gelombang yang paling pendek. Jika disusun dalam julat frekuensi, gelombang radio mempunyai julat frekuensi yang paling rendah, manakala sinar gamma mempunyai julat frekuensi yang paling tinggi. Dan di antara sinaran inframerah dan juga sinaran ultra ungu, kita ada cahaya nampak yang terdiri daripada 7 warna, iaitu warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu dan juga indigo dan juga ungu. Yang disebut sebagai cahaya nampak. Daripada warna merah sehingga warna ungunya disusun mengikut panjang gelombang dia. Merah mempunyai panjang gelombang paling panjang lah. Semua objek dapat memancarkan sinaran elektromagnet. Jadi frekuensi bagi sinaran elektromagnet yang terpancar itu bergantung kepada suhu objek tersebut. Bagi objek yang sejuk, objek yang sejuk dia akan memancarkan gelombang dengan frekuensi yang rendah. Contohnya adalah gelombang radio dan juga gelombang mikro. Manakala objek yang lebih panas dia akan memancarkan gelombang dengan frekuensi yang lebih tinggi. Contohnya adalah cahaya nampak dan juga sinaran ultra ungu. Kita dah imbas kembali tajuk spektrum elektromagnet dan kita tahu bahawa spektrum elektromagnet itu merupakan spektrum selanjar. Jadi kita nak lihat pula apa yang dimaksudkan dengan jasad hitam. Konsep jasad hitam ni penting dalam teori kuantum kerana ia adalah salah satu topik yang mencetuskan idea teori kuantum itu. Terhasil. Apa itu jasad hitam? Bila sebut jasad hitam, dia bukanlah satu jasad yang berwarna hitam. Dia adalah satu jasad yang boleh menyerap semua sinaran elektromagnet yang jatuh pada dia. Sebagai contoh, kalau kita nak buat satu contoh lah ya, katakan anda ada satu kotak. Ambil kotak yang bertutup. Kemudian kita buat satu lubang pada kotak ni. Jadi segala gelombang boleh masuk melalui lubang ni. Jadi gelombang elektromagnet akan masuk melalui lubang yang kita buat tadi. Jadi apa yang berlaku? Kotak ini telah menyerap gelombang elektromagnet yang masuk ke dalam kotak ini melalui lubang ni. Jadi gelombang elektromagnet tadi akan terpantul di dalam kotak inilah. Terpantul dalam kotak ini. Jadi kotak ni merupakan jasad hitam. Bila kita sebut jasad unggul, jasad hitam yang unggul adalah bintang. Bintang merupakan salah satu contoh jasad hitam yang paling unggul lah, kerana dia boleh serap semua sinaran elektromagnet yang jatuh padanya tanpa dia pantulkan kembali sinaran tersebut. Sinaran elektromagnet yang jatuh pada bintang tidak dipantulkan semula. So dengan kata lain, bintang menyerap semua sinaran elektromagnet yang jatuh padanya. Itu antara contoh jasad hitam yang paling unggul lah.
Jasad hitam ni juga boleh memancarkan sinaran termal yang tapi dia bergantung pada suhu dia. Macam saya kata tadi lah bintang. Okay, dia boleh serap semua sinaran elektromagnet dan dia juga boleh memancarkan sinaran termal yang dia hasilkan tapi bergantung kepada suhunya. Anda dah belajar semasa tingkatan 2 ya di bawah tajuk bintang dan galaksi. Anda belajar bahawa bintang-bintang ini sifat-sifat bintang, ya, ciri-ciri bintang bergantung kepada warna, kemudian suhu. Okey, kalau kita lihat warna, kita ada warna biru, biru keputihan, warna putih. Kemudian kita ada bintang yang berwarna kuning, berwarna merah dan warna-warna ini mewakili suhu bintang tersebut. Okey, jadi bintang juga boleh memancarkan sinaran termal bergantung kepada suhu dia. Okay, apa itu sinaran termal? Sinaran termal merupakan satu sinaran elektromagnet yang terdiri pada sinaran boleh nampak dan juga sinaran tak boleh dilihat oleh mata manusia, contohnya sinaran ultraviolet. Okey, itu contoh apa itu adalah sinaran termal lah. Jadi sinaran yang dipancarkan oleh jasad hitam ini berbentuk spektrum selanjar dan tak dipengaruhi oleh sifat permukaan. Tak kira lah objek tersebut sifatnya macam mana, bentuk yang bagaimana. Okey, dia boleh memancarkan sinaran elektromagnet dan sinaran elektromagnet yang dipancarkan itu adalah dalam bentuk spektrum selanjar. Sebarang objek yang boleh memancarkan sinaran elektromagnet mengikut suhunya dikenali sebagai pemancar jasad hitam ataupun dikenali juga sebagai black body radiation. Okay, itu adalah cerita tentang jasad hitam. Okay, seterusnya kita nak lihat pula graf yang terhasil untuk jasad hitam. So, bagaimana graf untuk jasad hitam ini dihasilkan? Jadi, kita kena imbas balik. Kita dah tahu bahawa ada dua ciri-ciri jasad hitam. Okay. Ciri-ciri jasad hitam. Okay, iaitu yang pertama. Okay, kita tahu bahawa jasad hitam ni boleh menyerap semua sinaran elektromagnet yang jatuh pada dia. Okay, itu yang pertama. Yang kedua ialah dia juga boleh memancarkan sinaran elektromagnet yang jatuh padanya. Dan bergantung kepada suhu. Jadi dekat sini dia boleh serap, boleh serap sinaran elektromagnet dan dia juga boleh memancarkan sinaran elektromagnet bergantung kepada suhu objek tersebut. Itu jasad hitam. Jadi bagaimanakah graf untuk jasad hitam? Ini adalah graf untuk jasad hitam. Dekat sini ini adalah graf keamatan sinaran melawan panjang gelombang. Jadi kita nampak dekat sini pada paksi Y-nya adalah keamatan sinaran. Keamatan tu maksudnya adalah kecerahan lah. Sama ada cerah ataupun malap. Itu maksudnya keamatan. Kalau keamatan tinggi maksudnya cerah, lebih cerah. Kalau keamatan rendah dia lebih malap. Kemudian melawan panjang gelombang. Pada paksi S ni adalah panjang gelombang. Jadi lihat dekat sini semakin tinggi keamatan cahaya bagi suatu jasad hitam, semakin banyak tenaga cahaya terpancar daripadanya. Jadi dekat graf ni ada 3 benda lah kita boleh nampak. Yang pertama adalah keamatan cahaya. Keamatan sinaran bagi satu jasad hitam tersebut. Yang kedua adalah panjang gelombang. Dan yang ketiga adalah suhu. Kenapa suhu dekat sini ya? Kerana jasad hitam ni boleh memancarkan sinar elektromagnet bergantung kepada suhunya. Jadi dekat sini ada 3 jasad hitam yang kita boleh bandingkan, iaitu kita ada kita ada bintang biru. Kita ada bintang biru. Kemudian kita nak bandingkan dengan bintang putih seperti matahari dan juga satu lagi bintang merah. Graf yang terhasil inilah dia. Kalau kita lihat bintang biru
bintang yang paling panas. Okey, dia ada biasanya bintang gergasi lah, bintang yang baru dilahirkan. Dengan suhunya adalah 7,000 Kelvin. Jadi jika dilihat dekat sini, okey, bintang biru ni dia. Okey, ni dia punya plot graph dia. Okey, dekat sini dia boleh memancarkan semua sinaran elektromagnet, gelombang elektromagnet. Kita tahu gelombang elektromagnet, kita ada gelombang radio, kemudian kita ada gelombang mikro, kita ada sinaran inframerah, okey, kemudian kita ada cahaya nampak, okey, kita ada ultra ungu, okey, sinar X dan juga sinar gamma. Jadi kan dekat sini kita boleh dapati bahawa okey, bintang biru ni boleh memancarkan semua sinaran elektromagnet. Yang ni yang paling tinggi lah, paling pendek lah. Panjang gelombang paling pendek adalah sinar gamma. Okey, kemudian diikuti oleh sinar X, kemudian kita ada ungu, okey, ultra ungu, kemudian cahaya nampak. Kemudian dekat sini kita adalah inframerah. Okey, kemudian kita ada mikro, gelombang mikro dan juga radio lah di hujung gelombang radio. Gelombang radio paling panjang dekat antara gelombang-gelombang elektromagnet. Jadi dekat sini kita dapati bahawa bintang biru ni boleh memancarkan semua sinar elektromagnet. Okey, tetapi dekat sini juga paling banyak keamatan paling tinggi yang boleh dipancarkan oleh sinaran oleh bintang biru ni adalah ultra ungu dan juga cahaya nampak. Okey, kawasan ni dia pancarkan paling tinggilah, keamatan yang paling tinggi. Okey, kita lihat pula bintang putih iaitu seperti matahari dengan suhu adalah 5270 Kelvin. Jadi dekat sini untuk matahari, ni graf dia. Okey, rendah sedikit, lebih rendah lah, bukan rendah sedikit, rendah daripada keamatan sinaran yang dipancarkan oleh bintang biru. So, untuk matahari, sinaran yang elektromagnet yang paling banyak, yang kiranya keamatannya paling tinggi adalah cahaya nampak. So, cahaya nampak ni adalah yang paling banyak dipancarkan lah oleh matahari. Mempunyai keamatan yang paling tinggi. Bintang merah pula keamatannya dah semakin berkurangan. Kenapa? Kerana suhunya sudah berkurangan. Suhu dah kurang. Okey, dekat sini bintang putih seperti matahari bukan kata dia tidak memancarkan gelombang radio. Ada, tetapi kita kena gunakanlah satu alat khas lah untuk mengkaji, untuk mengesan gelombang yang dipancarkan oleh gelombang radio yang dipancarkan oleh bintang putih ni. So kita boleh gunalah teleskop radio, kita boleh nampak tetapi keamatan dia rendah. Keamatan yang dipancarkan oleh bintang putih dan juga bintang merah ni adalah sangat rendah berbanding dengan bintang biru. Okay, jadi ini adalah graf yang dihasilkan untuk jasad hitam. Okay, seterusnya kita nak lihat pula contoh-contoh jasad hitam. Okay, yang pertama, ini adalah gambaran imej termografik sebuah kereta. Okay, jika dilihat dekat sini, dalam sebuah kereta yang sama tetapi kita dapatlah lihat warna yang berbeza terhasil ya. Kerana apa? Sebabnya suhu yang berbeza pada bahagian-bahagian tertentu kereta. Contohnya macam tayar dia bergeser bila bergerak di atas jalan raya, dia bergeser dengan atas jalan raya dan menghasilkan haba. Jadi suhunya lebih tinggi. Sama juga dengan bahagian enjin kereta. Okey, so nampak warna merah, suhu yang lebih tinggi. Yang kedua adalah filamen pada ketuha. Okey, ketuha. So dekat sini apabila kita panaskan ketuha, apa yang berlaku kita akan nampaklah filamen ini bertukar warna. Daripada merah kemudian kita nampak macam warna kuning-kuning. Okey, so kita nampaklah sinaran elektromagnet telah dipancarkan. So ini adalah cahaya nampak, kita nampak dengan jelas. Okey, sinaran elektromagnet yang dipancarkan apabila ia dipanaskan. Kemudian ini contoh yang ketiga iaitu mentol yang serupa, okey, tetapi mempunyai keamatan yang berbeza. Keamatan sinaran yang berbeza. Mentol di sebelah kiri lebih malap, keamatan sinarannya lebih rendah berbanding dengan mentol yang di sebelah kanan. Memancarkan sinar elektromagnet yang lebih tinggi.
Ya, contoh yang seterusnya adalah arang. Arang juga adalah contoh jasad hitam. Okey, arang yang warna hitam dia memancarkan juga sinaran elektromagnet, tetapi kita tak nampak. Sinaran elektromagnet yang dipancarkan oleh arang tak nampak, tapi bila kita bekalkan haba, kita panaskan dia, kita bekalkan haba pada arang tersebut, kita nampak arang itu bertukar warna. Kita nampak dia warna merah, merah kemerahan, lepas tu kemudian ada warna kuning-kuning. Dekat situ kita nampaklah sinar elektromagnet itu dapat dipancarkan melalui pemanasan tadi. Okey, warna cahaya nampak melalui pemanasan arang. Okey, seterusnya rongga telinga. Rongga telinga manusia juga merupakan contoh jasad hitam. Apabila sinar elektromagnet masuk melalui rongga telinga, dia dipantulkan di dalamnya. Okey, jadi rongga telinga juga merupakan contoh jasad hitam. Dan yang seterusnya yang terakhir ialah bintang. Yang ini saya dah explain dah tadi, saya telah jelaskan bintang merupakan jasad hitam yang unggul yang mana dia boleh menyerap semua sinaran elektromagnet yang jatuh padanya tanpa memantulkan kembali sinaran elektromagnet tersebut, dan juga dia boleh memancarkan sinaran elektromagnet. Okey, bergantung kepada suhu bintang tersebut. Okey, ini adalah contoh-contoh bagi jasad hitam. Okey, kita dah lihat jasad hitam, apa ciri-ciri yang ada pada satu jasad hitam dan juga graf yang terhasil untuk jasad hitam. Jadi kita nak bincang pula teori fizik kuantum. Okey, bagaimana idea bagi teori fizik kuantum ini boleh tercetus. Kita tahu bahawa cahaya merupakan gelombang elektromagnet yang terhasil daripada getaran cas elektrik. Okay, bagi satu objek yang panas, elektron bergetar pantas pada sebarang arah secara rawak dan dia akan menghasilkan cahaya. Jika panas objek tersebut, semakin panas objek tersebut, elektron-elektron akan bergetar dengan lebih laju, akan jadi lebih bertenaga dan maka lebih banyaklah cahaya akan terpancar. Elektron-elektron dalam objek yang panas akan bergetar pada satu julat frekuensi yang selancar. Jadi menurut teori klasik, elektron yang bergetar pada frekuensi yang sama harus mempunyai kandungan tenaga yang sama. Jadi frekuensi getaran elektron ini tidak mempunyai had. Oleh itu tenaga cahaya yang terhasil daripada getaran elektron boleh mencapai nilai tinggi yang tidak terbatas. Okey, tetapi di sinilah berlakunya pertengkahan teori klasik, teori klasik fizik dengan sinaran jasad hitam. Keputusan eksperimen itu ada pertengkahannya. Jadi dekat sinilah teori klasik tidak boleh diterima. Okey, berdasarkan graf keamatan sinaran yang kita lihat tadi ya, melawan panjang gelombang bagi satu jasad hitam, keamatan cahaya adalah tidak selanjar dengan pertambahan frekuensi gelombang seperti yang diramalkan oleh teori klasik. Okey, kita nampak ada gelombang elektromagnet, dia punya keamatan dia tidak selanjarlah dengan teori klasik yang menyatakan bahawa sepatutnya dia adalah selanjar. Okey, jadi berlakulah percanggahan konsep tenaga cahaya yang mencetuskan teori fizik kuantum. Okey, jadi ya kita nak lihat dahulu teori klasik. Okey, di mana tadi kita dah lihat bahawa berlaku percanggahan teori klasik dengan sinaran elektromagnet oleh jasad hitam. Jadi orang pertama, tokoh yang pertama kita lihat adalah Isaac Newton. Okey, jadi Isaac Newton adalah orang yang pertama yang memperkenalkan cahaya itu adalah sebagai satu aliran zarah. Okey, tetapi dia tidak berjaya untuk menjelaskan fenomena pembiasan cahaya. Dekat sini dia tidak dapat menjelaskan berlakunya pembengkokan sinar cahaya apabila cahaya itu merambat daripada medium yang berlainan ke tumpatan. Okey, orang kedua dalam teori klasik ya, iaitu Thomas Young. Thomas Young ni sangat popular dalam eksperimen dui celah Young. Okey, jadi dia menjalankan eksperimen dui celah Young, eksperimen interference cahaya dan menyatakan bahawa cahaya adalah gelombang. Jadi Thomas Young membuktikan bahawa cahaya itu adalah gelombang. Okey, tetapi Thomas Young tidak dapat menerangkan kejadian spektrum sinaran jasad hitam. Okey, yang ketiga, tokoh ketiga adalah John Dalton. John Dalton ni amat popular dalam kimia. Okey, di mana dia menyatakan bahawa jirim terdiri daripada atom. Jadi kalau anda baca tentang sejarah kimia, anda boleh tahulah tentang John Dalton dengan lebih details. Okey, unsur yang sama mempunyai jenis atom yang sama. Okey, dan tetapi tidak dapat menerangkan penghasilan spektrum cahaya oleh atom bahan. Okay, jadi dia tidak dapat nak jelaskan spektrum cahaya oleh atom bahan. Okay, itu John Dalton.
Dan tokoh keempat dalam teori klasik adalah J.J. Thomson. Okey, jadi J.J. Thomson dia menemui elektron. Okey, dia menemui elektron di mana elektron ini dia kaji dan dapatlah tahu kelakuan elektron tersebut. Okey, jadi J.J. Thomson tak dapat menerangkan spektrum garis cahaya oleh atom bahan. Jadi ini adalah tokoh-tokoh dalam teori klasik lah. Jadi Isaac Newton orang yang pertama menyatakan bahawa cahaya itu adalah sebagai zarah tapi tak dapat membuktikan cahaya itu adalah zarah. Manakala John Dalton dengan J.J. Thomson menjelaskan tentang atom itu adalah jirim. Jirim ni terdiri daripada atom. Tetapi mereka tidak berjaya untuk menyatakan tentang spektrum cahaya dan spektrum garis. Manakala Thomas Young pula dia menyatakan bahawa cahaya itu adalah gelombang melalui eksperimen Dewey celah Young. Okey, kita dah lihat teori klasik, kita nak pergi kepada teori kuantum. Okey, antara tokoh-tokoh yang terkemuka dalam teori kuantum ni kita nak lihat yang pertama adalah Max Planck. Max Planck ni adalah orang yang memperkenalkan idea tentang kuantum iaitu tenaga yang diskrit. Okay, Max Planck masih lagi menyatakan bahawa cahaya itu adalah dalam bentuk gelombang, tetapi dia menyatakan bahawa tenaga gelombang elektromagnet itu bukan selanjar tetapi dalam bentuk yang diskrit. Okay, jadi Max Planck kata bahawa tenaga adalah berkadar terus dengan frekuensi gelombang. Jadi Max Planck berjaya menjelaskan masalah tentang jasad hitam. Okay. Tokoh yang kedua dalam teori kuantum adalah Albert Einstein. Okay. Albert Einstein ni dia memperkenalkan cahaya sebagai zarah. Jadi Albert Einstein ni dia kata cahaya tu bukan sahaja sebagai gelombang tetapi cahaya juga adalah sebagai zarah seperti yang dinyatakan oleh Newton. Okey. Newton menyatakan bahawa cahaya itu adalah zarah. Okey. Albert Einstein berjaya membuktikan bahawa cahaya itu adalah zarah melalui kesan fotoelektrik. Jadi Einstein lah yang berjaya membuktikan bahawa cahaya itu adalah zarah. Jadi tenaga foton adalah berkadar terus dengan frekuensi gelombang cahaya seperti yang dinyatakan dalam Max Planck. Okay, tokoh yang ketiga adalah Niels Bohr. Okay, jadi Niels Bohr ni dia menyatakan bahawa elektron bergerak mengelilingi nukleus atom dalam petala tertentu sahaja. Jadi elektron tu tak bergerak merata-rata, elektron tidak bergerak antara atom, antara petala dengan petala tetapi dalam petala tertentu. Okey, jadi disebabkan itulah dia berjaya menerangkan penghasilan spektrum garis oleh atom hidrogen. Jadi pemindahan elektron dari petala pada paras tenaga yang tinggi ke petala paras tenaga yang rendah dapat memancarkan foton. Okey, ini yang dijelaskan oleh Niels Bohr. Dan tokoh yang keempat dalam teori kuantum adalah Louis de Broglie. Okey, berjaya memperkenalkan hipotesis bahawa zarah itu bersifat gelombang. Okey, dia menyatakan juga zarah dia menyatakan bahawa idea Albert Einstein zarah itu adalah cahaya itu adalah zarah dan cahaya itu adalah gelombang. Jadi dapat idea sifat kedualan gelombang zarah bagi cahaya dan semua zarah subatom. Okey, inilah sejarah tentang teori kuantum, tercetusnya idea bagi teori kuantum daripada teori klasik. Itu sahaja untuk video kali ini. Terima kasih kerana bersama saya. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.